Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang ketiga, kami mendapat tajuk iaitu berkaitan dengan 10 senarai ayat Al-Quran dan 10 senarai hadis berkaitan faraid. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Rizwan. 10 ayat Al-Quran berkaitan faraid. Yang pertama daripada surah An-Nisa yang bermaksud bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat yang kedua dari surah An-Nisa, ayat yang ke-11, bermaksud Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka ia memperolehi separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang ketiga dari surah Al-Anfal, ayat yang ke-75, bermaksud dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang keempat dari surah An-Nisa, ayat yang ke-12, bermaksud dan bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapa dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu sahaja atau seorang saudara perempuan seibu sahaja, maka bagi masing-masing dari kedua-dua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang sedemikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ayat yang kelima dari surah An-Nisa, maksudnya mereka meminta fatwa kepada kamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu
jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang lelaki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi kedua-duanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak 2 bahagian saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Okey, seterusnya yang keenam daripada surah Al-Baqarah ayat ke-180. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairunil wasiyyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maksudnya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib dan sahabat karib dengan cara yang baik, sebagai kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Seterusnya yang ketujuh daripada surah Al-Baqarah ayat ke-181, Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim." Maksudnya barang siapa mengubahnya, yakni wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terusnya ayat yang ke-8 daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-182, Allah berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw ithman fa innama ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim." Yang bermaksud, tetapi barang siapa khawatir bahawa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terusnya yang ke-9 daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat makanan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Seterusnya yang terakhir ayat yang ke-10 yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat ke-240. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, iaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan hadis berkaitan faraid. Yang pertama daripada Ibnu Abbas berkata, sabda Rasulullah SAW, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Adapun sisanya maka bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Yang kedua daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan, seibu sebapa atau sebapa, maka telah menghukumkan Rasulullah SAW
bagi anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6, mencukupkan 2/3 dan bakinya bagi saudara perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, daripada Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Yang keempat, daripada Ibnu Buraidah daripada ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Dan yang terakhir, yang kelima, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Umar Rashid akan menambah lagi 5 hadis berkaitan dengan faraid. Yang keenam, daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud ilmu itu ada 3. Selainnya adalah lebihan sahaja, iaitu muhkamat, ayat hukum yang tidak dimansuhkan, sunnah yang sahih diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dan ilmu pembahagian harta, pusaka yang adil. Riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, maksudnya pelajarilah ilmu faraid kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Yang ke-8, Rasulullah SAW bersabda melalui hadis daripada Anas bin Malik, yang bermaksud orang yang paling pandai ilmu faraid daripada kamu ialah Zaid bin Thabit. Riwayat Al-Tirmizi. Yang ke-9, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud tidak sepatutnya seorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Riwayat Muslim. Yang ke-10, Rasulullah SAW bersabda, pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku akan mati. Ilmu ini juga akan mati dan akan berlaku kacau bilau, sehingga apabila 2 orang bertelingkah kerana harta pusaka, mereka tidak akan dapat menemui sesiapa yang boleh menyelesaikan kes mereka. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.